terkini. Isu berat beg sekolah ditangani dengan progresif. Pelantikan 23 pegawai sekolah melahirkan pemimpin Chile. Pelaksanaan program transisi tahun 1 sesi 2022-2023. Saya Ketana Magusera. Berat beg sekolah bagi murid sekolah rendah menjadi satu isu yang hangat pada masa ini. Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) khususnya turut memberi perhatian terhadap keluhan ibu bapa yang kasihan melihat anak-anak mereka membawa beg sekolah yang berat. Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) juga menggariskan 7 inisiatif utama sebagai jalan penyelesaian terbaik menangani isu beg berat murid yang telah berlarutan sekian lama. Oleh yang demikian, ketetapan Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) yang akan dilaksanakan segera adalah seperti menyediakan lokar di sekolah rendah secara berfasa, melaksanakan jadual waktu yang mengandungi 3 hingga 4 mata pelajaran sehari bagi murid tahap 1 dan 4 hingga 5 subjek bagi murid tahap 2. Selain itu, guru-guru sekolah ini juga menggunakan pendekatan PDP berpusatkan murid iaitu pembelajaran bertema, modular, pembelajaran berasaskan projek, simulasi, amali atau pembelajaran terbeza. Guru-guru juga menggunakan buku teks digital. Semoga inisiatif-inisiatif yang diambil membawa manfaat kepada para murid bagi menangani masalah berat beg sekolah. Dengan itu, pihak pentadbiran sekolah SJKT YMHA telah mengambil langkah yang progresif untuk menangani masalah tersebut dalam kalangan murid sekolah ini. Antaranya ialah bilangan buku latihan hendaklah tidak melebihi 2 buah buku bagi setiap mata pelajaran pada satu-satu masa. Murid-murid juga diminta menyimpan buku teks, buku aktiviti dan buku tulis dalam laci meja masing-masing sekiranya tiada kerja rumah diberikan oleh guru. Pengawasan yang rapi diberikan ke atas buku-buku yang disimpan dalam bilik darjah. Kita kembali selepas ini. Peta Einstein yang mengandungi kemahiran berfikir aras tinggi. KEBAT adalah keupayaan untuk mengaplikasi pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam membuat penaklukan dan refleksi bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan berupaya mencipta sesuatu. Tambahan peta pemikiran I think digalakkan untuk diaplikasikan dalam aktiviti pembelajaran dan pemudacaraan PDPC dan sesuai diintegrasikan bersama pembelajaran dan abad ke-21. Peta pemikiran mempunyai 8 jenis peta iaitu peta bulatan circle map, peta buih bubble map, peta buih berganda double bubble map, peta pokok tree map, peta dakar race map, peta alir flow map, peta pelbagai alir multi flow map, peta titik bridge map. Peta pelbagai alir. Peta pelbagai alir digunakan untuk menunjukkan dan menganalisis hubungan sebab dan akibat. Segi 4 yang berada di tengah adalah peristiwa yang penting. Bahagian sebelah kiri adalah sebab-sebab peristiwa tersebut, manakala bahagian sebelah kanan pula adalah akibat daripada peristiwa tersebut. Circle map. Circle map iaitu peta bulatan digunakan untuk sumbersaran idea dan mempamerkan pengetahuan sedia berkaitan sesuatu tajuk dengan memberikan maklumat mengikut konteks.
Placemat, peta dakap. Peta dakap digunakan untuk menganalisis objek fizikal. Garisan sebelah kiri adalah nama atau imej keseluruhan objek. Garisan pada bahagian kedua adalah bahagian utama. Flow map, peta alih. Peta alih digunakan untuk membuat urutan sesuatu proses. Double bubble map, peta B berganda. Peta B berganda digunakan untuk membanding beza sesuatu perkara atau situasi. Tree map, peta pokok. Peta pokok digunakan untuk mengklasifikasikan bahan atau idea. Bridge map, peta titik. Peta titik digunakan untuk memberi peluang kepada pelajar untuk mengaplikasikan proses analogi dengan menggunakan faktor penghubungan. Bubble map, peta murid. Peta murid digunakan untuk meningkatkan kebolehan murid bagi mengenal pasti atau menunjukkan kualiti yang lazimnya. Menggunakan perkataan deskriptif. Salam sejahtera. Saya Hemamani Parthiban. Pada 5 hari bulan April 2022, Majelis Penyampaian Watika pelantikan badan-badan pengawas sekolah, iaitu pengawas sekolah, pengawas pusat sumber sekolah dan ketua kelas serta penolong ketua kelas telah dilaksanakan di Dewan SJKT YMH. Majlis disempurnakan oleh guru besar iaitu Puan Indra Gandhi. Majlis juga turut disertai oleh tetamu kehormat iaitu Puan Vimalawati Anak Perempuan Ganapati, SISC plus Bahasa Pejabat Pendidikan Daerah Larut Matang dan Selamat Taiping dan Inspektor Nandakumar Anak Lelaki Gopal, Jabatan Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah Taiping Perak. Mereka telah menyampaikan watika pelantikan kepada murid-murid yang dipilih sebagai pengawas bagi tahun 2022. Encik T. Siobalan selaku guru disiplin sekolah telah merancang dan menjalankan majlis ini dengan penuh tanggungjawab. Seramai 46 orang murid telah terlibat dalam majlis ini. Ade Michelle anak lelaki Kesavan dipilih sebagai ketua pengawas sekolah dan Ade Jasmita Jayanti anak perempuan Yanindarlal dipilih sebagai penolong ketua pengawas sekolah ini. Ade Navindran anak lelaki Tirupati dipilih sebagai ketua pengawas pusat sumber sekolah, manakala Ade Malavika anak perempuan Satyamurti telah dipilih sebagai penolong ketua pengawas sekolah ini. Syabas dan tahniah diucapkan kepada semua murid yang menerima watika tersebut. Badan ini akan membantu menjalankan pelbagai aktiviti untuk mencapai matlamat dan objektif sekolah. Matlamat Majlis Penyampaian Watika Pengawas ini adalah untuk memberi pengiktirafan kepada pemimpin cilik yang sama bertanggungjawab menjaga disiplin dan sasya dalam kalangan murid-murid SJKT YMH. Objektifnya adalah untuk melahirkan pemimpin kecil yang bertanggungjawab terhadap tugas-tugas yang diamanahkan. Untuk makluman semua, satu kursus kepimpinan telah pun dilaksanakan bagi melahirkan pemimpin yang berwibawa. Setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada warga SJKT YMH atas kerjasama yang diberikan bagi menjayakan majlis ini. Saya Trisha Sharma. Murid darjah 1 menjadi tumpuan utama sejak setiap persekolahan dibuka. Program transisi dijalankan di semua sekolah rendah negara kita. Program tersebut bertujuan untuk membantu pelajar baharu menghadapi perubahan dalam keadaan transisi dan pendidikan tidak formal
di rumah atau di prasekolah. Ke arah pendidikan yang lebih formal di tahun 1 sekolah rendah. Oleh kerana itu, Sekolah Eksekutif Wan Mece merancang dan menjalankan pelbagai aktiviti bagi program transisi darjah 1. Program ini memastikan semua murid darjah 1 yang datang dari pelbagai latar belakang dan pengalaman yang berbeza memulangkan proses pembelajaran mereka di tahun 1 ini secara progresif. Seramai 8 orang murid tahun 1 telah terlibat dalam program ini. Program transisi telah dilaksanakan selama 4 minggu yang meliputi fasa penyesuaian dan kesediaan seperti mana yang disarankan dalam kit program transisi 2022 dan 2023. Antara tema yang difokuskan oleh guru adalah diri saya, dunia di sekeliling, ekonomi dan kewangan, masyarakat, alam sekitar, keselamatan, sains dan teknologi, kesenian kebudayaan, sukan permainan dan kesihatan. Kalau tidak dipecahkan ruyung, manakah dapat sagunya? Maksud, cita-cita tanpa usaha tidak akan tercapai.